Assalamualaikum. Kita teruskan lagi sesi PDPR kita Bahasa Melayu Tahun 6 dengan tajuk Masakan dalam Buluh. Sila buka buku teks muka surat 122. Okey, ini dia surat 122 Masakan dalam Buluh. Tajuk ayat songsang. Objektif kita pada hari ini membina ayat songsang yang betul. Apa benda tu ya? Ayat songsang. Ayat songsang ni dia tengok contoh dia. Okay. Sebelum itu, mari kita lihat contoh ayat susunan biasa. Ini ayat susunan yang biasa. Contoh ayat, Kimi bermain gitar di tepi pantai untuk mengisi masa terluang. Okay, ini contoh ayat susunan biasa. Subjek dia di depan, predikat, kemudian perluasan dan juga keterangan. Ini ayat susunan biasa. Kita lihat contoh ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang A. Bermain gitar Kimi di tepi pantai untuk mengisi masa terluang. Nampak? Ada perubahan subjek dan predikat. Dia bertukar tempat. Nampak? Ini contoh satu ayat songsang yang di belakang ni tak bertukar. Okay. Tengok pula ayat susunan songsang B. Di tepi pantai, Kimi bermain gitar untuk mengisi masa terluang. Kita nampak perluasan dia pergi ke depan, subjek dia pergi ke nombor 3 pula. Nampak? Dia bertukar tempat. Ayat susunan songsang C. Di tepi pantai, bermain gitar Kimi untuk mengisi masa terluang. Nampak? Bertukar tempat juga. Ayat susunan songsang D. Untuk mengisi masa terluang, Kimi bermain gitar di tepi pantai. Nampak? Ni tak ada notah ni. Terlupa. Nampak? Ini dia bertukar tempat. Adakah ayat ini betul atau salah? Semua ayat ini betul. Betul. Cuma dia susunan ni saja bertukar. Tapi ayatnya masih betul. Cuma kalau ayat tu gitar bermain Kimi, salah lah. Itu salah. Bermain gitar, masih Kimi yang bermain gitar. Kimi. Mana Kimi ni? Kita lihat petikan ini. Masakan dalam buluh ya. Tengok dulu. Nasi buluh. Nasi buluh. Kita baca sama-sama. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu petani. Di dalam buluh nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Nampak dia guna daun bemban. Okay, ini contohlah dia cara-cara untuk memasak nasi buluh. Boleh cuba di rumah. Tengok ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang. Contoh yang ini, daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Dia tukar, berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Nampak? Betul ni ayat ni. Cuma dia bertukar tempat. Tengok pula ayat yang bawah ni pula. Ini
kita akan lihat macam mana ayat susunan biasa ini bertukar menjadi songsang. Sama sekali kita kena gariskan beberapa perkataan supaya kita nak susun tu senang. Contoh, ini kita gariskan dulu. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras. Kita gariskan. Dapat dimuatkan. Ini kita gariskan di dalam sebatang buluh. Nampak? Bila kita sudah garis, senang kita nak susun dia. Susun secara songsang. Contoh, ini dia. Ada dua jenis lah. Di dalam sebatang buluh, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Ataupun dapat dimuatkan sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras di dalam sebatang buluh. Yang dua pun sama, kita gariskan dulu. Contoh daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Ini tiga ni kita sudah dapat garis. Kita akan tukar menjadi ayat susunan songsang. Nampak? Selain daun beban, selain daun beban, daun lerek juga dapat digunakan. Nampak? Kemudian juga dapat digunakan selain daun beban, daun lerek. Kemudian nombor 3 pula, ini dia nasi buluh 1, dimasak 1, seperti lemang 1. Contoh ayat songsang. Seperti lemang, nasi buluh dimasak. Ataupun dimasak seperti lemang, nasi buluh. Nombor 4 pula, garis nasi buluh dapat juga dimasak dan dengan cara merebus atau mengukusnya. Okey, 3 dah kita garis yang berbeza. Tukar menjadi ayat songsang dengan cara merebus atau mengukusnya. Nasi buluh dapat juga dimasak. Ataupun dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya nasi buluh. Okey. Itu adalah contohnya. Kemudian, marilah pula kita lihat tentang ayam pangsuh pula. Ini murid boleh baca. Ayam pangsuh ni makanan tradisional masyarakat di Sarawak. Dia ayam tu dimasuk di dalam buluh, masak di dalam buluh. Memang sedap. Cikgu pernah cuba semasa di Sarawak dulu. Okey. Ini yang tadi juga. Cuma yang tadi dia dah susun nombor 1, 2, 3, 4. Yang ini murid keluarkan ayat dia. Ayat di sini ada 4 kira. Dan susun ni dalam jadual. Macam mana cara susun? Macam ini. Nampak? Keluarkan ayat tu. Nombor 1. Dia dah ada dah contoh jawapan dia. Ayat ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Atau tukar dia jadi ke dalam buluh ramuan khas dimasukkan. Tukar dia menjadi satu ayat susunan songsang. Macam nombor 2, 3, 4 dan juga nombor 5. Okey, ini adalah sebagai latihan sila buat dalam buku Tata Bahasa Murid. Okey. Harap murid dapat siapkan latihan ini dan hantar ke sekolah. Sekian. Selamat rajin-rajin belajar. Usaha tangga kejayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.